Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 4 Ramadan 1442 Hijrah. Bersyukur kita menjadi insan yang terpilih untuk menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Dan semestinya setiap umat Islam menyambut bulan Ramadan yang penuh hikmah, penuh keberkatan, yang disambut dengan bahagia, hati yang lapang, di mana inilah bulan untuk kita menjalankan amal ibadah, bulan penyucian jiwa dan segala dosa-dosa, untuk kita memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini bersempena dengan bulan Ramadan, Darah Muda menjadi mursyid muda ataupun asatizah muda, di mana segmen ini adalah bersempena dengan bulan Ramadan yang akan berlangsung pada setiap hari Jumaat. Dan dengan topiknya Sewangi Kasturi, saya hari ini bersama-sama dengan seorang mursyid muda, iaitu Al-Fadil Ustaz Da'i Muhammad Hazman Yani Ahmad, yang merupakan pendakwah dan juga selebriti. Selamat datang Ustaz. Ya, sama-sama. Salam Ramadan. Ya, salam Ramadan. Baik, terima kasih bersama-sama kami dalam Mursyid Muda hari ini. Ya. Baik, dengan topiknya Sewangi Kasturi, mungkin Ustaz boleh memperincikan ataupun memberikan sedikit pandangan mengenai apakah simbolik di sebalik Sewangi Kasturi di bulan Ramadan ini. Baik, makasih kepada Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sebut tentang Ramadan, kemudian berkenaan dengan kasturi, sebenarnya Ramadan ini adalah merupakan syahrul Ramadan. Dalam tu ada puasa, ada baca Al-Quran, ada tadarus, ada majlis ilmu. Dan kasturi ni sebenarnya ambil daripada simbolik, kerana Nabi SAW sebut dalam hadis, orang yang berpuasa, dia punya bau mulut dia lebih wangi daripada mis. Okay. Mis tu apa? Mis itu adalah kasturi. Mis ni adalah kasturi. Sebab itu bau itu sendiri, bila kita tak makan, dia mulut kita berbau. Jadi bila berbau tu, walaupun bau di sudut pandangan manusia, dia nampak bau, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mulia. Kerana apa? Orang berpuasa ni dia menahan diri dia. Menahan nafsu dia, menahan sifat marah dia, bukan sahaja menahan diri daripada makan dan minum, tapi juga menahan segala bentuk pandangan dan sebagainya. Baik, jadi bagaimana nak menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang dinanti-nantikan oleh setiap umat Islam. Betul. Dan kalau boleh setiap umat Islam merasakan, ya Allah, bertemukan aku dengan Ramadan. Jadi bagaimana nak menjadikan bulan ini untuk kita mencipta maghfirah sebaik mungkin? Baik, Nabi SAW, para penonton, Nabi SAW sebelum Nabi masuk Ramadan, dan sahabat ni mereka excited. Mereka obses. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kalau kita tengok 11 bulan kita makan minum, 11 bulan kita workaholic, kita kata kerja. Tadi bulan Ramadan ni apa? Bulan ibadat. Allah Subhanahu Wa Taala nak sucikan kita, nak bagi kepada kita keampunan, kerahmatan, dan nak bagi syurga. Maka bulan Ramadan ini menjadi apa? Turning point. Sebab tu dia panggil madrasah kepada Ramadan. Macam kita lah, kita lihat, para penonton, kita tengok tiap-tiap hari kita akan basuh baju. Ada orang basuh baju tiap-tiap hari. Ada orang basuh baju 3 hari sekali. Dan ada orang basuh baju seminggu sekali. Jadi seminggu sekali itu kira memang dah banyaklah baju. Jadi begitu juga ibarat kita, kita dah 11 bulan kita penuh dengan lupa, kita dengan alpa. Jadi Allah bagi sebulan Ramadan ni untuk kita difragmen balik. Kita susun balik. Baik, kalau daripada segi golongan muda, Ustaz sebagai seorang mursyid muda kan, jadi bagaimana nak memupuk anak muda ini supaya ada persediaan kerohanian itu, supaya dalam bulan Ramadan ini mujahadah dalam merebut ganjaran-ganjaran dari Allah? Baik, anak muda ni adalah merupakan tunjang kepada agama, bangsa dan negara. Kalau kita tengok seperti mana yang disebut oleh Presiden, bekas Presiden Republik Indonesia, dia kata remaja ini adalah tunjang kepada negara. Bagi saya 10 orang remaja, saya akan ubah dunia. Sebab apa remaja penting? Sebab remaja ini adalah idea dia, energi dia. Apa lagi, apa yang dia buat itu, bahkan Islam sendiri pun mengutamakan remaja. Jadi kita tengok hari ini remaja perlu kepada kawan, environment. Remaja perlu kepada suasana yang membentuk dia sebagai seorang remaja yang baik. Saya teringatlah kalau sebut remaja ni, sahabatlah Nabi SAW, which is sahabat ni adalah orang yang ada muda, ada yang tua. Macam mana sahabat yang muda ni mereka hebat? Sebab mereka duduk dengan Nabi SAW.
Jadi persekitaran yang baik itu akan membentuk. Yes. Jadi kalau dia dalam Instagram, dalam Facebook dia, dalam media sosial dia, apa yang dia perlu buat? Dia perlu cari orang-orang yang figure. Cari orang-orang yang bagus untuk dia nak jadikan sebagai ikon. Baik, kalau dalam bulan Ramadan ini cabaran kita nak melawan hawa nafsu itu berbeza. Seperti Ustaz cakapkan tadi, kalau orang muda ni close-nya dengan media sosial. Betul. Kan scroll, search di Facebook, di Instagram, benda-benda yang mungkin boleh membuatkan kita terjebak dalam dosa. Jadi macam mana nak kawal diri kita ini supaya anak muda tengok social media akhirnya tidak menjadi puasa itu sia-sia sahaja? Kalau saya sendiri kita pun ada Instagram, kita pun ada Facebook, which is benda tu kalau buka memang dia akan keluar. Hatta kalau kita tengok YouTube sekalipun, kita tengok benda yang baik, dia akan keluar juga iklan-iklan. Benda tu kita kena kuat lah. Mana iman kita tu kita kena kental. Maksudnya once pandang tu, ulama kata kalau first kali kita pandang benda tu, dia tidak mengapa. Tak mengapa tu bukannya kita sengaja, tapi pandang berkali-kali itulah yang kata sengajalah. Itu membawa kepada dosa dan maksiat. Tapi kalau pandang ternampak kan, itu tak sengaja. Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Baik, kalau bercakap tentang media sosial juga, ada segelintir anak muda, bukan anak muda saja, mungkin masyarakat yang lain bermegah-megah dalam menunjukkan ibadah mereka. Misalnya hashtag dan tarawih dan tahajud dan sebagainya. Apa pandangan Ustaz mengenai ini? Baik, dalam amalan kita, ulama sebut yang menghidupkan amalan ni adalah ruh. Ruh ini adalah ikhlas lah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah kata, aku tidak perintahkan kamu hamba-hambaku untuk beribadat melainkan apa yang Allah nak adalah ikhlas. Which is kalau kita tengok orang dia hashtag dan dakwah dan sedekah, kita sendiri pun kena ikhlas. Kita kena berbaik sangka dengan dia. Mungkin dia betul-betul nak mengajak. Sebab dalam hari ni kalau kita tengok media sosial bagi saya adalah merupakan kita sebut sebagai wahyu akhir zaman. Wahyu itu bukan bermakna wahyu yang sebagaimana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu wahyu yang turun, tapi wahyu ni maksudnya yang macam mana metod nak menarik anak-anak muda, orang lain untuk buat kebaikan. Maka hari ni media sosial lah cara dia. So kalau kita nak pergi tarawih contohnya, nak baca Quran, kita boleh ajak kawan kita. Tapi hati tu kena jagalah, takut riak kan. Sebab hati ni sifat dia berbolak-balik. Kan, muqallibal qulub. Sebab tu Nabi ajarkan kepada kita, muqallib itu apa? Yang memperbolak-balik Allah Ta'ala. Jadi hati kita tu kena banyak jaga, kena prevention, kena banyak berdoa. Dalam tambah-tambah lagi bulan Ramadan ni, takut bila kita buat jadi sia-sia. Takut perkara yang kita buat menjadi sia-sia. Jadi pada pandangan Ustaz sebagai seorang mursyid muda, selebriti, pendakwah yang mungkin boleh menarik anak-anak muda untuk melakukan kebaikan, apa metod yang akan Ustaz gunakan untuk supaya anak-anak muda dari bulan Ramadan ini benar-benar menggenggam segala ganjaran yang Allah nak bagi? Hari ni kita ada YouTube, ada video, ada audio, ada gambar. Selaku macam saya sendiri, kalau kita nak berdakwah, kita kena tengok siapa yang kita berdakwah. Khatibun nas ala qadri uqulihim, pepatah menyebut. Khatibun nas, bercakap itu kena melihat kepada siapa golongan ataupun siapa audien kita. Kalau pelajar-pelajar atau remaja, mereka lebih tertarik kepada TikTok, Instagram. So kita ajak mereka melalui media sosial lah antaranya. Kalau ibu bapa, kalau jemaah-jemaah masjid surau, kita ajak melalui kuliah. Kalau kita tengok hari ni kuliah ataupun surau di masjid, di majlis ilmu, kebanyakan orang yang sama. Saya lebih suka kita ajak orang yang baru. Maknanya yang sama pun datang, yang baru pun datang. Sebab itulah kena ada, kita panggil ada progress, bertambah dan bertambah. Sebagaimana kalau kita nak berkembangnya dakwah,
maka kena kuantiti pun kena berkembang juga selaras dengan kualiti lah. Baik, kalau dalam bulan-bulan puasa lah Ustaz kan. Okay, anak muda anggap ala bulan puasa kita buat benda yang wajib lah. Simpelnya adalah terawih cukup sekadar 8. Contohnya lah, cukup sekadar 8 lah, nak buat 20 tu panjang. Jadi bagaimana Ustaz boleh terapkan kepada anak muda untuk berlumba-lumba dalam mengerjakan ibadah? Tarawih ini hukum dia adalah sunat muakkad. Kan? Bila sunat muakkad ni makna dia, sunat ni apa makna dia? Dulu kita belajar kat sekolah, sunat ni buat dapat pahala. Kalau tak buat tak dosa. Tak dosa dan tak dapat apa. Dia sebenarnya silap benda tu. Kalau buat dapat pahala dan Allah suka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat. Menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Tapi kalau tak buat bukan tak dapat apa. Tak buat rugi. Tak buat rugi. So kalau dalam berkaitan dengan tarawih. Tarawih ni sebenarnya hukum dia sunat muakkad. Okay. Sunat dan dituntut. Sebab itu kalau tak buat tarawih di masjid, buatlah di rumah. Jadi kalau kepada remaja-remaja, anak-anak muda yang saya kasihi dan mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Ta'ala, jadi rebutlah peluang ni tarawih, kerana tarawih ni ada pada bulan Ramadan sahaja. Sebab tu selain daripada sahur, berbuka puasa, maka tarawih juga adalah merupakan amalan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat adalah sebenarnya untuk menghidupkan malam. Siang kita dah hidupkan dengan puasa. So kalau malam pula kita hidupkan dengan salat, maka tarawih lah antara intipati dia. Macam di Yaman kan, sebagai contoh Ain. Di Yaman mereka akan solat. Mereka hidupkan malam mereka sampai ke pagi. Solat tarawih mereka. Subhanallah. So dalam golongan muda ni dia kena tengok orang yang lebih hebat daripada dia di sudut agama. Barulah dia nak berlumba-lumba kepada kebaikan. Tapi anak muda hari ni nak lihat orang yang hebat dari sudut agama itu, kalau tengok zaman sekarang kan Ustaz, mereka lebih mengidolakan selebriti misalnya, untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola itu mungkin peratusannya agak sedikit. Jadi macam mana Ustaz pandangannya? Bagi saya idola ataupun ikon lah. Ikon kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ikon tu apa makna dia? Yang baik, contoh yang baik, qudwah hasanah. Maka ikon sebenarnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka nak jadikan selebriti ataupun artis sebagai ikon mereka, itu bagi pandangan mereka. Kita pun bukan makna artis selebriti itu semua tak elok. Ada yang elok. So apa yang penting hari ini kita nak terapkan artis, alhamdulillah artis dan selebriti hari ini pun semua kebanyakan mereka berhijrah. Jadi pentingnya selebriti itu ataupun artis yang menunjukkan, tunjukkan contoh yang baik. Contoh yang baik. Sebagaimana kita buat kebaikan ni, dia sebenarnya saham untuk akhirat kita. Kita buat kebaikan hari ini, sebab tu pentingnya untuk kita letakkan di media sosial dan orang yang melihat tu kena berbaik sangka. Kerana apa? Apa yang kita buat yang baik tu bila diikut, bila di-follow oleh anak-anak muda, maka kebaikan dia berterusan. Dia panggil sedekah jariah. Sedekah jariah ni makna kita tak ada dah pun atas dunia, tapi kebaikan kita ditiru. Video kita yang elok-elok tu ditonton oleh orang, anak-anak muda, dan menjadi ikutan yang baik. Baik, saya nak tanyakan pendapat Ustaz mengenai, ada yang berkata begini, bulan Ramadan syaitan dah kena tambat dengan ikat. Tapi bila dah tak ada syaitan ni, tapi manusia masih lagi membuat jahat. Jadi sebenarnya syaitan itu mempengaruhi kita untuk buat jahat, ataupun itu sebenarnya diri kita yang sebenar? Sebenarnya cabaran hidup kita ni dalam dunia ada 3 musuh. Ada ulama kata 3, tambah satu lagi 4. Jadi saya ambil 4 lah. Yang pertama musuh kita bukan syaitan saja. Yang pertama musuh kita adalah dunia. Allah sebut dalam Quran, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu adalah tipu daya. Cabaran, ujian bagi kamu. Hari ini bila kita kejar dunia sampai kita lupa akhirat, ujian bagi kita. Kan? Yang kedua, musuh kita yang kedua adalah kita sebut syaitan lah. Allah kata innahu lakum adu mubin. Syaitan adalah musuh yang nyata. Syaitan adalah musuh yang nyata, tapi dia tak nampak. Benda tu yang cabaran kita. Yang ketiga, musuh kita adalah diri kita sendiri. Bila kita boleh lawan diri kita, kitalah orang yang kuat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, dalam mafhum yang bermaksud, orang yang kuat bukan orang yang boleh menewaskan musuh dalam pertandingan. Tapi orang yang kuat adalah orang yang boleh mengawal diri dia.
Baik. Maksudnya Kuat dalam mengawal diri tu. Yes, maksudnya dalam bulan Ramadan ni menahan, mengawal diri kita daripada bukan hanya makan dan minum, bahkan kena kawal amarah, kawal nafsu, emosi kita, kadang-kadang jam, kadang-kadang apa lagi. Yalah. Macam-macam lah. Kadang-kadang kita buat perkara yang mungkin mencetuskan kepada dosa-dosa. Baik, kita nak bersama lagi dengan Ustaz mengenai dengan topik bulan Ramadan ini, tapi kita perlu berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Darah Muda. Kembali dalam Mursyid Muda bersempena dengan bulan Ramadan ini. Saya bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Da'i Muhammad Hazman Yani Ahmad. Baik, kita sambung lagi diskusi kita. Sebenarnya tadi Ustaz sebutkan dalam bulan Ramadan ini manusia itu kalau dapat mengawal hasutan syaitan itu, maka hebatlah, kuatlah mereka. Jadi bagaimana nak menjadikan supaya Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun ini yang sedang kita jalankan ini adalah Ramadan yang bermakna dan menjadi turning point untuk kita berubah menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang. Okey, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi even better, get even better, maka yang pertama kita kena ada ilmu lah. Dan sebab itu kalau kita lihat Nabi SAW, kalau iman Nabi ini dia bertambah dan bertambah. Bagaimana Nabi bertambah iman dia? Antaranya wahyu itu terus menerus sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi berada di pengawasan Jibril AS, malaikat Jibril. So kalau kita nak lebih baik, kita yang pertama kena ada ilmu. Yang kena haula, kena sekeliling ataupun kawan kita kena support kita. Which is kalau hari ni kita kena pergi ke tempat contohnya majlis ilmu, masjid, surau dan sebagainya untuk kita nak lebih baik. Sebab ada tempat yang baik, ada tempat yang buruk. Semua adalah pilihan kita. Betul. Tapi mesti pilihan itu lebih kepada tempat-tempat yang lara lah. Betul, sebab yang lara itu. Sebab manusia ni, nama manusia sendiri pun adalah ambil daripada perkataan insan ataupun nasia, makna dia lupa. Allah sendiri sebut dalam Quran, hakikat manusia ni innal insana lafi khus. Manusia ni Allah kata berada dalam keadaan yang rugi. Lupa dan sebagainya. Sebab tu siapakah di kalangan kita yang berjaya? Orang yang ingat, orang yang dekat dan orang yang istiqamah. Kita minta 11 kali, 17 kali dalam solat kita, secara langsung tak langsung sebenarnya kita meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita jalan yang ingat, yang betul dan istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Baik, saya nak tanyakan Ustaz berkenaan dengan pandangan isu-isu yang tular baru-baru ini, yang isu semasa lah. Jadi baru-baru ini kita dengar tentang isu bodyguard yang dipukul oleh majikannya yang bukan beragama Islam. Jadi apa pandangan Ustaz? Baik, saya sebenarnya mengucap pujian lah. Saya ucapkan satu pujian kepada dua orang abang tu, bodyguard tu, kerana dia berani tampil ke hadapan untuk membuat report dan dia berpuasa dan dia tetap dengan pegangan dia. Inilah di antara contoh yang terbaik yang anak-anak muda patut ikut. Walaupun kita kata dia bukan ustaz, walaupun dia bodyguard, tapi iman dia kuat. Saya teringat satu kisah yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Walaupun dia hamba kepada Tuhan dia, tapi dia ingat dia hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia berada tetap dengan pegangan dia. Dia kata ahadun ahad. Maknanya apa? Allah esa. Dia tetap. So kepada yang bukan beragama Islam, Islam ada prinsip dia. Lakum dinukum waliyadinah. Kami agama kami, kita agama kita, kamu agama kamu. Tapi dalam pegangan, setiap yang disebut sebagai pegangan agama ni, dia ada semua yang baik sebenarnya. Tapi bila kita sebut agama ni, satu sahaja. Agama yang pegangan, cara hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala terima, iaitulah inna dina indallahil Islam. Jadi kepada mereka-mereka, Islam ini bukan agama yang rigid, tidak. Islam ni agama yang sejahtera. Which is di mana kita dilayan dengan baik, kita pun akan melayan dengan baik.
Islam ni agama yang mengajak kepada kebaikan. Islam ni agama di sisi Allah Ta'ala. Jadi Allah ni maha baik. Mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala menzalimi kita. Jadi sebab apa Allah suruh berpuasa? Kalau kita lihat, macam saya sendiri sebagai majikan, kalau pekerja saya berpuasa, ya, berpuasa, kalau memanglah saya sokong pun, bahkan, tapi kalau dia puasa sunat contohnya, sepatutnya sebagai majikan, lagilah saya rasa bangga. Sebab dia mempunyai keimanan yang kuat. Kalau pekerja itu ada iman yang kuat, maka dia bekerja dalam keadaan siddiq, amanah, dan dia bekerja dengan jujur. Sepatutnya majikan kena rasa lagi sokong benda tu. Walaupun dia bukan agama Islam, tapi bila tengok orang Islam berpuasa, maknanya dia memberi sokongan moral lah. Moral lah. Dia boleh patuh dengan dengan perintah daripada majikan dan patuh dengan Tuhan. Baik, pandangan Ustaz pula mengenai dengan isu iklan judi yang terpapar itu. Jadi banyak isu kan sekarang ni. Satu-satu yang kita tengok. Baik, berkaitan dengan judi, sebenarnya judi sudah pasti benda yang haram. Dalam Islam, benda yang haram dah jelas. Benda yang halal pun jelas. Innal halal la bayin wa innal harama bayin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda yang jelas haram, haramlah maknanya. You buatlah macam mana sekalipun, nak ubah sekalipun dia tak boleh jadi halal. Haram. Jadi teguran saya kepada anak-anak muda, jangan kita menggadaikan maruah agama kita demi semata-mata untuk kita nak mengharamkan benda yang menghalalkan benda yang haram. Dan Allah Maha Pengampun. Bertaubatlah insya-Allah. Bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan keberkatan, kerahmatan, maka dekat-dekatlah dengan majlis ilmu, insya-Allah Allah akan mengampunkan segala kesilapan kita. Baik, sebenarnya nasihat Ustaz untuk umat Islam hari ini yang menjalankan ibadah puasa untuk menyambut Ramadan dalam situasi COVID, dalam situasi PKP ini, bagaimana untuk terus melakukan amal ibadah, tingkatkan lagi kualiti ibadah Ramadan itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khulasah ataupun kesimpulan yang saya nak sebenarnya ingatkan diri saya jugalah. Kalau kita dengar khutbah kan, dia berwasiat, nasihat diri sendiri dan orang ramai, orang lain. Baik, maka nasihat saya yang pertama adalah dengan kita kena mengetahui hakikat puasa. Belajarlah maksudnya ilmu. Kemudian kita kena selalu ingatkan diri kita. Yang kedua, kita kena fokuskan ibadat ni, kena khusyuk, kena memahami, menjiwai. Kalau kita tengok dalam TV kan, drama dia kena hayati. Begitu juga dengan Ramadan, kita kena menghayati dia. Kalau boleh menangis, menangislah. Kalau kita boleh bangkit malam, kita menangis, menangislah. Itu yang pertama, ilmu. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga adalah kita punya matlamat kita. Kita bila masuk Ramadan, kita nak target apa? Antaranya Lailatul Qadar. Sebab tu Lailatul Qadar Allah berikan kepada kita di hujung. Maknanya hujung tu apa? Matlamat kita yang terakhir. Buat sampai istiqamah, sampai jadi. Sedekah sampai kaya, bukan kaya baru nak sedekah. Buat sampai jadi, bukan jadi baru nak buat. InsyaAllah. Semoga kita menjadi insan terpilih untuk menemui malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir itu. Dan semoga juga kita istiqamah dalam melakukan amal ibadah di bulan Ramadan ini untuk 11 bulan yang akan datang seterusnya, bukan sahaja dalam bulan Ramadan. Untuk itu, terima kasih banyak-banyak Al-Fadil Ustaz Da'i Muhammad Hazmaniani Ahmad yang merupakan pendakwa dan selebriti bersama-sama kami dalam Mursyid Muda hari ini. Dan kepada anda yang menyambut Ramadan, selamat berpuasa dan juga patuhi SOP. Dan bagi yang belum mendaftar di aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan vaksin, boleh daftar di aplikasi MySejahtera. Untuk itu, sekian. Assalamualaikum.